Siapakah Puteri Gunung Ledang? Adakah dia manusia, bunian ataupun jin? Ada 3 hingga 4 kemping gambar. Memang ada cik pun berambut panjang, pakai baju putih, ada kat belakang mereka. Panggil apa? Orang-orang ke apa? Orang-orang lain ni. Tak macam atas sangat ke? Lama dah tak buat video. Ni bukannya perlu ketiak tau. Tadi duduk spray perak-perak terlekat pulak sini. Malas nak tukar baju. Hi, hello, this is Guelia, all about Keselam Tragedy Vlog and Beauty. Share, like and share. Like and subscribe. Like and subscribe dan sharekan kepada semua social media hampa. Assalamualaikum, lama kita tak bertemu, lama kita tak berjumpa. 1 tahun dia tak upload video dekat YouTube. I'm so sorry. Tak tahu kena minta maaf ke tak perlu kan, tak apalah. Sebelum Lia mulakan video Lia ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang sokong Lia, siapa yang subscribe, like and comment. Thank you so much. You guys are amazing. And keep support me because your support will keep my video on. Diba? So, let's begin. Dia akan ceritakan kisah Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang yang sememangnya menjadi Gunung Ledang tu menjadi sinonim kepada masyarakat kita masa kini ni. Lia sendiri, siapa-siapa je lah orang Melayu dia akan tahu legenda tentang kisah Puteri Gunung Ledang. Okey, kisah Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya dah wujud dari zaman berzaman dan dia juga telah tertulis dalam karya lama Hikayat Hantuh dan Silalatus Salatin, merupakan sejarah Melayu yang ada sehingga hari ini. So, kalau hampa nak cakap lah kisah legenda Puteri Gunung Ledang ni merupakan kisah yang dongeng pun tak boleh. Sebab apa? Ia memang tertulis dalam sejarah Melayu. Kita dengar macam-macam versi, macam-macam kisah yang disampaikan dari zaman berzaman. Puteri Gunung Ledang tu adalah manusia, adalah bunian, adalah penunggu gunung yang dipercayai sehingga hari ini masih ada di Gunung Ledang Johor itu. Okey, lo ni nak habaq kat mana Gunung Ledang tu? Okey, Gunung Ledang terletak di Tangkak Johor dan bersepadan dengan Melaka. Gunung Ledang ni tinggi dia 1276 meter. Dan nama Ledang tu sebenarnya daripada Jawa, iaitu gunung yang jauh ataupun gunung yang paling jauh. Itulah orang kata pelatar belakang tentang gunung tersebut. Siapakah Puteri Gunung Ledang? Adakah dia manusia, bunian ataupun jin? Menurut legenda, Puteri Gunung Ledang ni merupakan seorang puteri yang sangat cantik jelita. Okey, kisah Puteri Gunung Ledang ni bermula dari zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang ke-8. Pemerintahan Kerajaan Melaka merupakan pemerintahan ke-8 yang terakhir bagi Kerajaan Melaka. Okey, Sultan ni dia macam ni tak nak bang. Masa tu dia kehilangan isteri yang tercinta. So dia ni sedih berduka macam tu. So sebenarnya Sultan Mahmud Shah ni dia mempunyai isteri-isteri dia yang lain, tapi isteri yang meninggal tu adalah isteri yang sangat dicintai oleh Sultan. Banyak betul isteri dia, okay? So bila dia berduka, bersedih tu kan, dia pun berhajat untuk menikahi seorang lagi. Okay, nak jadikan cerita, Sultan Mahmud Shah ni dia bermimpi tau. Dia bermimpi akan seorang wanita yang cantik, yang sangat cantik. So esok kemudian macam tu lah kan, dia pun ceritakan kisah mimpi dia kepada ahli wujud. So ahli wujud ni cakap itulah adalah jelmaan Puteri Gunung Ledang. So Sultan ni dia macam berkenan tau, sebab jumpa dalam mimpi je kan. Macam mana dia boleh berkenan jumpa dalam mimpi? Tak apalah, kita teruskan. Dia berkenan oleh sebab dia bermimpi seorang wanita yang cantik tu. Lalu Sultan pun mengarahkan hantuh Tun Mamat
dan pengikut-pengikut dia yang setia tu untuk mencari puteri di Gunung Ledang. So mereka pun berangkat lah. Masa tu hantu dah tengah uzur tau, dia dah tua kan. So tak apalah, dia ni hantu ni juga merupakan seorang pengikut ataupun seorang yang setia dengan perintah sultan. So dia ikut saja kehendak sultan. So dia pergilah kan. Dikatakan gunung yang mereka nak pergi tu, Gunung Ledang tu, jauh, memakan masa berhari-hari macam tu lah kan. Sangat jauh. So masa dalam perjalanan tu kan, hantu ni kan dah uzur kan, dah tua. So dia tak larat. So dia pun berhenti dengan pengikut dia serta yang lain. So Tun Mamat ni lah yang pergi meneruskan perjalanan. Tun Mamat ni dah sampai dah ke puncak Gunung Ledang tu, dia jumpa taman yang sangat cantik. Sangat cantik, dan dia jumpa juga dayang-dayang. And then setelah menunggu keputusan ni, muncullah seorang nenek kebayan. Okay, so nenek kebayan tu pun muncul. So nenek kebayan ni menyatakan syarat-syarat untuk meminang puteri Gunung Ledang ni. Okay, syarat-syarat dia hampa semua tahu lah ni. Syarat-syarat yang pertama, jabatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka. Sebuah jabatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, dan yang terakhir adalah 1 mangkuk darah Raja Muda, iaitu Sultan Ahmad Shah. So ending kisah legenda Puteri Gunung Ledang ni macam-macam versi tau. Lia habang versi yang Lia tahulah. Yang pertama, versi pertama, ada yang mengatakan bahawa raja ni berjaya menyediakan semua syarat-syarat Puteri Gunung Ledang ni, tapi satu saja, iaitu 1 mangkuk darah Raja Muda. Raja Muda ni yang hampa semua tahu kan, dia merupakan anak kepada Sultan Mahmud. So dia tak sanggup nak ambil darah 1 mangkuk tu, besar kot. 1 mangkuk, betul ada 1 mangkuk. So 1 mangkuk darah Raja Muda dia tak sanggup. So bila dia tak sanggup, maka dia macam merupakanlah hasrat dia untuk meminang Puteri Gunung Ledang. So versi yang kedua adalah, lepas dengar je syarat-syarat daripada Puteri Gunung Ledang ni, Sultan Mahmud ni dia nak juga kahwin dengan Puteri Gunung Ledang ni kan cantik kan. So Sultan Mahmud ni dia kerah tenaga, dia panggil apa? Orang-orang ke apa? Orang-orang lain ni. Apa? Rakyat. Dia kerah tenaga rakyat. Betul lah, dia kerah, Sultan Mahmud dia kerah tenaga rakyat tu untuk buat jabatan emas daripada Gunung Ledang ke Melaka. And then dia kerah juga, dia nak bina juga jabatan emas tu, jabatan perak semua tu kan. Dan anak-anak gadis dekat masa tu dekat tempat tu kan, kat Melaka kan, dipenjarakan dan dipaksa untuk menangis dan habis punah jadi dekat rakyat Melaka tu. Masa tu memang kata apa, memang hancur lah masa tu. So satu syarat terakhir daripada Puteri Gunung Ledang adalah 1 mangkuk darah muda. Masa tu Sultan Mahmud ni dia sayang anak dia tau. Anak dia seorang, dia sayang lah kan. Tapi menyebabkan nafsu dia terlalu kuat untuk nak berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang tu. Nak jadikan cerita semasa dia nak ambil darah anak dia sendiri tu, tiba-tiba puteri ni muncul di depan Sultan Mahmud ni. Dia mengatakan amat kecewa dengan Sultan Mahmud disebabkan nak berkahwin dengan wanita yang dia tak pernah jumpa. Dia sanggup gadaikan anak dia sendiri untuk berkahwin dengan dia. So masa tu dia cakap lah yang sebenarnya syarat-syarat yang dia beri tu untuk menolak pinangan Sultan Mahmud secara orang kata secara kiasan lah. Secara orang kata bila orang dengar tu, dah tahu pinangan ditolak macam tu. So Sultan Mahmud ni dia sedar akan kesilapan dia tu. Dia pun
insaf. Apa yang jadi dekat hantu? Ada yang mengatakan bila hantu kan pergi kan nak cari Puteri Gunung Ledang kan, tapi dia tak balik ke kerajaan Melaka balik sebab hantu ni bila dengar syarat-syarat Puteri Gunung Ledang ni, dia dah tahu dah sebenarnya pinangan Sultan Mahmud ni ditolak secara kiasan. So dia tak boleh terima sikap hantu ni. Dia bersikap setia kepada dia punya sultan. So bila dia tak boleh nak menunaikan hasrat sultan tu, dia rasa kecewa. Bila kecewa, so dia menghilangkan diri. Mustahil lah kita nak menyediakan syarat-syarat Puteri Gunung Ledang tu. Perbayangkan 7 dulang hati nyamuk. Nyamuk pun dah kecil, nak hati dia mana nak cari, aku tak tahu. Tapi sehingga hari ni kan, bila kita ikut versi kisah yang Sultan dah berjaya menyediakan jabatan emas, jabatan perak, apa semua tu kan, sampai hari ni orang tanya mana jabatan emas tu. Sampai hari ni tak ada jabatan emas daripada Melaka ke Gunung Ledang tu. Sebenarnya ada, tetapi jabatan emas itu telah tertimbus, tak tahu lah kan, Allahualam. Dan atau ada lagi satu versi yang di mana diperkatakan jabatan emas daripada Melaka ke Gunung Ledang tu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh lihat. Tak semua orang boleh nampak, hanya orang-orang tertentu sahaja. Allahualam. So hampa pun kita tanya-tanya, siapakah identiti latar belakang Puteri Gunung Ledang? Siapa dia? Ada sesetengah pihak anggap Puteri Gunung Ledang ni bukan manusia tetapi bunian. Ada juga yang mengatakan Puteri Gunung Ledang ni adalah jin. Okay, so kita pergi nama gelaran ataupun nama sebenar Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang ni merupakan seorang manusia dan dia berasal daripada Jawa. Puteri Gunung Ledang itu juga dikenali sebagai Raden Puteri Mas Nyawa, Raden Puteri Ratna Gumilah Sari dan Puteri Siti Jamilah. So sebenarnya puteri ni telah dihantar oleh ayah dia ke Melaka untuk menuntut agama. Lepas dia menuntut ilmu agama kat Melaka tu, dia telah berpindah ke Gunung Ledang bersama pengikut-pengikut dia, pengikut puteri tu, untuk bersuluk dan mendekatkan diri dia dengan Tuhan. So kesimpulannya hampa, hikayat hantu dan puteri Gunung Ledang ni adalah kisah yang benar. Mereka ni adalah manusia kerana kisah mereka ni diceritakan dalam karya lama Melayu, kitab karya lama Melayu. Kebanyakan masyarakat percaya bahawa Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya seorang bunian, sudah hidup berabad-abad yang lalu. Kepercayaan ini dikatakan tidak mustahil bagi masyarakat Melayu kerana bunian juga merupakan antara golongan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikatakan hidup di alam bunian dengan hidup di alam nyata macam ni adalah sama je. Tapi mungkin yang berbezanya adalah waktu. Waktu kat alam bunian lain, waktu dekat alam nyata lain. Dan mengikut sumber, golongan kita manusia untuk masuk ke dunia bunian tu, kembali ke alam nyata adalah sukar. Sebab bila kita masuk ke alam mereka ni, kita tak sedar yang kita berada di alam mereka. Begitu. Bila cakap pasal perkampungan jin ni, Lia masa Lia nak buat video ni, Lia ada buat research sikit kan. Lia tengok video-video, and then Lia tengok ada satu YouTuber ni, lelaki, Lia tak ingat siapa. So dia menceritakan pengalaman dia berada di Gunung Ledang tu untuk bermandi-manda. Dia bersama kawan-kawan dia yang lain, dan menceritakan kisah dia, dan satu persatu membuatkan Lia rasa seram dan menarik minat tu, yes, tapi tak adalah taksub. So one of kawan dia ni boleh nampak. So dia cerita kat situ, dia ada kat YouTube, hampa boleh tengok kan, hampa boleh cari, Lia tak ingat nama dia. So dia cerita kat situ, ada seorang kawan ni dia boleh nampak benda-benda macam ni. So dia tunjuklah itu perkampungan bunian, itu tempat dia, itu tempat makanan dia. Sebab apa? Mereka tipkan bagi halangan manusia tak boleh masuk kan. Kita tak boleh masuk kat kawasan tu kan, sebab tu perkampungan bunian. So
ada satu ketika lelaki ni, YouTuber ni, dia cerita yang dia ni macam nak ingin tahu lebih lagi. Macam mana alam bunian ni kan. Kawan duk cerita, kita pun nak juga tahu perasaan tu, ingin tahu tu lagi tinggi. So bila dia tengok video tu, perasaan dia pun nak tahu tu tinggi. So bila dia cerita, dia stop satu kawasan tu, sifat ingin tahu dia tinggi. So bila sifat ingin tahu dia tinggi, tiba-tiba dia jadi blank tau. Pak, dia jadi blank. And then tiba-tiba ada suara lelaki dekat telinga dia. Dia kata, betulkan niatmu, engkau takkan selamat berada di alamku. Bisik dekat telinga dia. Pak. Masa tu dia dengar dia berceritakan, dia rasa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Apa bayangkan, hampa seorang-seorang tau, tiba-tiba ada bisikan yang cakap macam tu kat hampa. Terus pak meremang bulu roma, tak tahu nak apa. Ada juga yang dia dengar alam bunian ni, sebab hampa pernah dengar tak, kenapa alam bunian ni dikaitkan dengan kehilangan lelaki banyak. Mengikut apa yang dia tahulah, di alam bunian, perempuan di alam bunian ni cantik belaka, tapi lelaki di alam bunian tu tak berapa nak berupa lah, macam tu lah. Macam kita tengok Korea ke artis kan, handsome macam tu lah. Bunian tengok, perempuan bunian tengok lelaki manusia dekat alam nyata ni. So sebab tu lah banyaknya kehilangan lelaki. Tak dengar lagi lah perempuan hilang dekat hutan sebab disorok oleh bunian tu. Jarang lah, ataupun tak ada lagi macam tu lah. Sebab alam bunian lelaki mereka, rupa mereka tak ni sangat lah, perempuan yang cantik kat sana. Macam tu. Kisah yang kedua Lia akan ceritakan, iaitu Lia menceritakan semula dia form 3, dia ikut abang dia dan kawan-kawan abang dia pergi ke Gunung Ledang untuk berkemping, untuk mandi-manda kat air terjun tu. So tak apalah, mereka pun pergi. And then mereka lepas mandi-mandi pun semua, mereka nak ambil gambar lah kan. One of kawan abang dia ni juru kamera, so dia pun nak ambil gambar sikit, nak ambil gambar kan. Tiba-tiba juru kamera tu, kawan abang dia tu, dia nampak something. So dia macam, tak sedap hati ni kan. So dia tak nak ambil gambar. Tapi kawan-kawan dia kata, alah ambil lah kan, nak kenangan ni kan. So oleh sebab kawan-kawan dia mendesak dia untuk ambil, so dia ambil juga kan. Dia ambil gambar, pak. So dia ambil gambar. Lepas tu yang ambil gambar tu je nampak, yang kawan-kawan abang dia tak nampak lagi. So apa something kat belakang tu, okay, sebenarnya ada cik pun, dia cakap macam tu lah, cik pun tengah siap peluk lagi kawan-kawan abang dia daripada belakang, macam tu. So masa tu juru kamera je nampak tau. And then tak apalah, dia pun rasa macam terlak hati, tak apalah, dia pun macam teruskan aktiviti dia dekat Gunung Ledang tu pun semua kan. And then balik je rumah dia pun masing-masing. Juru kamera tu, kawan abang dia tu, dia cuci gambar. And then abang dia dengan kawan-kawan lain tu terkejut tengok ada 3 hingga 4 kemping gambar. Memang ada jelmaan cik pun berambut panjang, pakai baju putih, ada kat belakang mereka. Okay lah weh, seram ni. Ni bukan shoot malam ni, shoot petang ni. Okay, tak apalah. Itu saja kisah yang Lia kongsikan dalam video kali ini. Alright. So hari ni Lia nak ucapkan thank you kepada my kawan tu form 6. Dia cakap ni, I'm looking for more Alia update lah vlog selalu. InsyaAllah I will do more soon. Thank you support me, thank you so much. Dan thank you juga kawan-kawan yang lain yang support. Thank you hampa juga yang tengok video ni. Thank you, jangan lupa like dan subscribe. Tolonglah, tolong. Dan kalau hampa ada nak komen pengalaman hampa berada di Gunung Ledang ke, hampa pergi mandi-manda ke kat sana, hampa pergi hiking ke, hampa nak komen kisah-kisah yang hampa dengar ataupun kisah yang hampa mengalami sendiri, hampa komen dekat video bawah ni. Komen, jangan tak komen, dan Lia akan baca satu persatu. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Bye.